Terima kasih kepada paduan suara yang telah memuji, menyembah kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 感谢歌唱团已经为我们唱出那首美妙的歌，同时呢，预备我们先来进入主的道。 Mari kita berdoa bersama-sama. 我们一同进入祷告。 Terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. 主，我们为你所赏赐给我们的恩典来感谢你。 Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama datang memuji, menyembah kepada Tuhan. 直到今天，我们依然可以来到你面前来敬拜赞美你。 Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. 这时候呢，我们要来到主面前，要领受主的话语。 Kiranya Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami. 求你自己来掌权我们的心思意念。 Berbicaralah secara pribadi ya Tuhan kepada kami. 求你向我们个别来述说。 Dan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. 同时呢，求你自己给我们力量，好让我们能够把你的话语来执行在我们的日常生活当中。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告是奉主耶稣的名来祈求感恩。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sepasang suami istri yang telah menikah lebih daripada 20 tahun. 有一对夫妇，他们结婚超过20多年， Namun dalam perjalanan pernikahan mereka selama 20 tahun lebih itu terlalu banyak gejolak yang mereka alami. 可是呢，在这20多年的婚姻生活当中，实在太多的波折他们遇到的， Karena mereka akan berencana untuk melakukan perceraian. 因此呢，他们决定要离婚。 Lalu mereka sebelum melakukan perceraian, mereka ingin mencoba untuk berrekonsiliasi. 然后，可是呢，他们在离婚之前，他们还是要设法要如何来和好。 Dan sepasang suami istri ini bertemu dengan pendeta. 然后这对夫妇呢，来到牧师面前， Dan di hadapan pendeta itu sang istri menceritakan apa yang menjadi unek-uneknya. 然后呢，在牧师面前，做妻子的一五一十的，就全部把它表露出来。 Dia mengatakan bahwa suaminya sudah tidak mempunyai perhatian lagi kepada dia. 她说，丈夫不再关心于她， Sudah tidak mempunyai satu perasaan atau relasi secara emosional. 她也说，跟她也没有什么情感上的关系了。 Mendengar hal itu, maka sang suami itu membela diri. 听到这样子，妻子这样说的话，做丈夫的也是自我辩论。 Lalu dia mengatakan bahwa dia sudah berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 然后呢，她说，我已经拼命工作，在满足家里一律的需要， Mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak. 孩子们学习的费用需要。 Mencukupi cicilan rumah, asuransi dan sebagainya. 就是要去付我们很多的贷款，房子贷款，还有我们的保险等等。 Dan bahkan di dalam pembelaan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah main wanita lain atau dia berzina. 甚至呢，丈夫也强调说，我从来没有去看到其他从来没有去犯奸淫，也没有去找其他的女人。 Dan di dalam pembelaan dia mengatakan kembali bahwa pekerjaan-pekerjaan rumahnya pun dia lakukan yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab dia. 甚至呢，做丈夫还在讲说，家里很多的家事原本不是我的责任，我都已经帮你担当来做了。 Mendengar percakapan dari suaminya itu, sang istri lalu memalingkan wajahnya. 听到丈夫这样子一五一十的来说的话，做妻子的就是撇下了他的眼，就是转头过来了。 Dia menangis terseduh-seduh. 他就是在那边哭泣。 Lalu dia mengeluarkan satu kalimat. 他讲了一句话 Aku merasa tidak mengenalmu lagi. 我觉得我不再认识你。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita? 今天我们在我们家庭的生活当中又如何呢？ Apakah suami dan istri serta anak-anak mengenal kita secara pribadi? 是否我们的配偶、我们的儿女呢，可以个别的来认识我们呢？ Terlebih lagi kita sebagai orang Kristen, apakah kita dikenal oleh Kristus? 更深入的，我们作为基督徒，我们是否被基督所认识呢？ Hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul I Never Knew You. 我们今天要学习一个主题，就是我从来不认识你。 Kita akan membaca di dalam bagian Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. 我们一同来翻开圣经马太福音第7章21到23节。 Kita akan membaca bagian ini bersama-sama baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. 我们要一同英语华语一同来读马太福音第7章21到23节。 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit memberikan satu kontras yang sangat jelas sekali. 主耶稣在登山宝训的讲道当中，给予我们很明显的对比。 Tuhan Yesus hendak mengajarkan bagaimana karakteristik orang-orang yang mengikuti Yesus dengan menjalankan nilai-nilai kerajaan surga. 主耶稣很明显的讲到说，一个跟随主耶稣的人如何呢活出来，来去执行天国的一个规律。 Dan itu dikontraskan dengan orang-orang yang mengikuti nilai-nilai kerajaan dunia ini. 就是他把人来去执行天国规律的人跟参加世界上规律的人来做对比。 Kita dapat membayangkan bagaimana antusiasnya orang-orang yang mengikuti Yesus ke atas bukit itu untuk mendengarkan pengajarannya. 我们可以想象到说，那一些人跟着主耶稣上山去，他们那么积极的渴慕能够得到主耶稣的教导。 Pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Matius di dalam pasal 5, pasal 6. 主耶稣在马太福音所记载的第5章、第6章里面所记载的， membuat mereka begitu mengagumi akan pengajaran Tuhan Yesus. 让他们觉得很惊讶、很惊叹主耶稣的教导。 Ajaran yang begitu berbeda dengan guru-guru yang mengajarkan kepada mereka. 跟他们目前所知道的是老师们所教导他们的事是完全不一样的事。 Mereka rela duduk berjam-jam untuk menantikan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. 他们愿意坐了数个小时来等待主耶稣接下来还要做什么呢？ Mereka memasang mata mereka menatap Tuhan Yesus, dia akan mengatakan apa? 他的眼目只是专注在主耶稣的身上，在等待、期待他会再说什么。 Memasang telinga mereka untuk mendengarkan dengan seksama, dengan teliti apa yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus. 他们侧耳的一五一十，就是很细心、很小心的来去聆听主耶稣口口句句所说的每一句话。 Kalimat selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu apa? 他们正在等待接下来主耶稣要说什么呢？ Ada satu kuriositas atau satu keingintahuan daripada mereka untuk belajar mengenai firman Tuhan. 他们就是充满了很好奇心，想要学习主的话语。 Demikian juga dengan kita selama berbulan-bulan kita belajar mengenai tema khotbah di bukit ini. 我们同样也是如此，我们已经花了数多月来学习登山宝训。 Saya tidak tahu apakah saudara-saudara sekalian begitu haus dan rindu dan mendapatkan begitu banyak berkat melalui khotbah di dalam pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit ini. 我不知道弟兄姐妹你们是否也是一样有那么渴慕，然后正在期待登山宝训所给予我们的教导呢？ Orang banyak yang mengikuti Yesus ini begitu antusias. 当时候那么多的人拥挤来跟随耶稣的人，他们是非常渴慕的。 Maka masuk di dalam pasal yang ke-7, Tuhan Yesus ingin agar pendengarnya itu membuat sebuah keputusan. 进入到第7章的时候，主耶稣要他的听众来做了一个决定， Sebuah keputusan yang tidak bisa dikompromi, 是没办法妥协的决定， yaitu apakah mereka akan setia mengikuti Yesus atau mereka akan menolak Tuhan Yesus. 听众是否愿意忠心的跟随耶稣呢？或者是他们要拒绝耶稣？ Apakah mereka mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus ataukah mereka berusaha untuk melawan Tuhan Yesus? 他们是否愿意跟耶稣一同来度过他们生命，或者是说他们要抵挡耶稣？ Tuhan Yesus memberikan dua pilihan ini kepada para pendengarnya, termasuk juga kepada kita. 主耶稣给他的听众这两个选择，同样今天也是给予我们同样的选择。 Kita tidak bisa memilih kedua-duanya. 我们不能选两者都选起来。 Dan ini merupakan sebuah finalitas daripada sebuah keputusan yang kita harus ambil. 这就是我们必须要做的一个终结的决定。 Dan hal ini tidak bisa diperdebatkan. 这个也是没办法辩论的。 Nah, di dalam bagian yang kita baca ini, 刚刚我们所读的那段经文当中， Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat keras sekali. 主耶稣给我们很严厉的一个警告， Begitu tajam 非常的严厉， sehingga itu akan menusuk sampai kedalaman hati mereka yang mendengarkan hal ini. 只会穿入在那一些领受主的话语的人的心。 Dan mungkin juga bagian yang Tuhan Yesus ucapkan mungkin merupakan bagian yang paling tidak kita sukai. 也许呢，这一段经文当中他所说的是我们最不想听的部分。
Tuhan Yesus ingin membandingkan siapakah yang sebenarnya yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus ataukah orang-orang yang sungguh-sungguh menolak Tuhan Yesus. 主耶稣要做一个对比，是说哪一些人是真正要跟随他的人，是哪一些人只是要拒绝他的人。 Tuhan Yesus mau menyampaikan di dalam bagian ini seperti ini. 在这处经文当中，主耶稣要这样子告诉我们， Bukan yang terpenting bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam tingkatan tertentu. 最主要的不是我们在什么阶段来认识耶稣， Tetapi yang paling utama adalah bagaimana Tuhan mengenal kita. 最主要的是上帝如何来认识我们。 Hal ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 这就是使徒保罗所说的，跟使徒保罗所说的是吻合 Dia 的。 mengatakan kepada jemaat di Korintus, barang siapa yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. 他在哥林多对哥林多的会友说，爱主的人，上帝是认识的。 Mereka adalah orang-orang yang dulu belum mengenal kepada Kristus. 这些人呢，之前是不认识基督的人。 Lalu Paulus datang dan mereka mengenal dan percaya kepada Kristus. 保罗来在他们当中，然后他们信基督，然后归回到基督面前。 Dan ini terjadi pada jemaat di Galatia. 这也是发生在加拉太的会友当中， Mereka percaya kepada Kristus, 他们相信基督， tetapi mereka pada akhirnya meninggalkan Kristus. 可是呢，到最终他们还是离开了基督。 Dan Paulus menegur mereka. 保罗就指责他们。 Maka kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 8 sampai ke 9 bagaimana Paulus mengatakan kepada mereka itu, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. 保罗在加拉太书第4章第8节到第9节告诉我们说，从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是做神的做奴。 Dia kemudian melanjutkan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? 接下来他就说，现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他们做奴呢？ Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? 亲爱的弟兄姐妹，这件事怎么会发生呢？ Mungkin kita melihat di dalam kehidupan kita ada orang Kristen yang begitu baik luar biasa, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan iman. 也许我们看到一个人，他的生命的话是看起来是很好的基督徒，可是呢，到最终的话，他确实是抵挡了基督。 Maka di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk mengenali manakah orang Kristen yang sejati dan manakah orang Kristen yang palsu. 所以呢，在这段经文当中，主耶稣要我们学习来去辨别，认识，来去认识他，然后呢，我们能够辨别哪一位是真伪的基督徒。 Karena di dalam bagian yang kita baca ini ada ciri-ciri yang sama antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang palsu. 因为呢，在我们所读的经文当中，就是有一个很明显的同样的部分，就是真伪基督徒当中的有一个同样的部分。 Yang pertama adalah bahwa mereka mempunyai satu pengetahuan tentang Alkitab yang baik. 他们同样的一同对圣经有深入的了解， Mereka punya pengetahuan tentang Allah yang baik. 他对上帝也是有一个正确的了解。 Karena di dalam ayat 21, ayat 22 mereka mengatakan Tuhan, Tuhan. 21节、22节，他们是两次的讲到主啊，主啊。 Satu pengenalan tentang pribadi Allah yang mereka tahu. 他们对于他们所知道的位格， Dan mereka bahkan bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. 甚至呢，他们还可以做一个结论：耶稣是救主。 Dan bisa mengatakan juga bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Tuhan mereka. 他们也是说，耶稣是上帝的儿子，也是他们的上帝。 Tetapi pada kenyataannya ternyata mereka tidak dikenal oleh Allah. 可是呢，很可惜的，事实上，上帝不认识他们。 Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. 上帝说：“我不认识你们。” Sungguh sesuatu hal yang sangat aneh, bukan? 岂不是一个很奇怪的事呢？ Saya mengilustrasikan tentang hal ini di mana ada seorang bapak yang pergi mengkonseling kepada seorang pendeta. 有一位弟兄，他去找牧师， Ia begitu khawatir sekali terhadap anaknya. 他对他孩子的状况非常的担忧。 Dia berusaha sejak dari kecil, dia didik anaknya itu di dalam iman Kristen.
他是否从孩子年幼，他用基督教的方式来教导他， Sejak kecil dibawa ke sekolah minggu, 从小带他到教会儿童主日学、 ke remaja, 青少年团 ke 契、 pemuda, 青春团契， dan tibalah anaknya akan pergi studi ke luar negeri. 然后呢，现在来到时间，孩子要被送到国外去留学。 Tetapi ada satu kegelisahan di hati seorang ayah ini kepada anaknya. 可是呢，在这位父亲的身上，有一个焦虑不安。 Dia takut kalau anaknya itu nanti akan meninggalkan imannya kepada Kristus. 他怕他的孩子出去国外之后呢，会离开他的信仰。 Dia takut anaknya nanti ikut di dalam pergaulan yang merusak dia. 他怕整个不良的友谊当中会破坏了他的孩子。 Setelah sekian tahun dia mendidik anaknya dengan baik di dalam iman Kristen. 他已经花了那么多长的时间来好好的用基督教的方式来教育他的孩子。 Maka anaknya sudah dewasa dan dia akan pergi studi ke luar negeri. 孩子长大了，然后呢要出国留学。 Dan tidak berapa lama sang ayah mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggalkan imannya. 不久做父亲的得到个消息，孩子确实是离开了他的信仰， Dia tidak percaya lagi kepada Kristus. 他不再相信基督， Dia hidup di dalam pergaulan yang bebas. 他活在一个自由放荡的一个友谊生活当中。 Dan ini menjadi satu kedukaan yang luar biasa dari seorang ayah ini. 这也是变成了这位弟兄非常煎熬难过的事情。 Di tengah-tengah kesedihan itu di hadapan sang pendeta dia mengatakan 他在这样子悲伤的状况当中，他对牧师说， bahwa ada satu kesadaran yang ternyata dia telah hilangkan. 他觉悟到有一件事他做错的部分。 Lalu dia mengatakan begini, 他说这样说， kami membesarkannya di dalam gereja. 我们把他抚养大，我们把他在教会里面抚养长大， Tetapi kami tidak membesarkannya di dalam Kristus. 可是我们没有把他抚养在基督里面。 Ada kesadaran di mana dia telah salah mendidik anaknya. 他觉悟到他已经错了如何来养育他的孩子， Dia membesarkan anaknya hanya di dalam gereja saja. 他只是把孩子抚养在教会里面而已， Supaya terlihat dari luar itu tampak baik. 好让孩子从外在看起来是良好的。 Tetapi dia lupa bagaimana mengajarkan tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwanya. 可是他却是遗忘了来教导耶稣基督如何来拯救他们的生命。 Dia lupa mengajarkan bagaimana supaya anak-anaknya itu mempunyai satu relasi yang intim dengan Tuhan. 他遗忘了来教导他孩子，好让孩子跟上帝有良好的关系。 Hari ini ada baptisan anak. 今天有幼洗， Saya sungguh-sungguh berdoa dan mengharapkan kepada setiap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis. 我真的是祷告，但愿每一位把孩子来献给上帝来受幼洗的家长们， Agar setiap orang tua tidak hanya membesarkan anak-anaknya di dalam gereja, 但愿家长们不只是把孩子们抚养在教会里面而已， tetapi membesarkan anak-anak di dalam Kristus. 乃是呢能够把孩子们抚养在基督里面。 Mungkin kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. 也许呢，我们生长在基督徒的家庭环境， Kita dididik seperti orang Kristen yang baik. 我们被教导成为良好的基督徒， Kita berbicara seperti orang Kristen pada umumnya. 我们说话的方式跟普通的基督徒是一样， Bahkan mungkin kita mendengarkan musik-musik Kristen yang baik, yang Yes. bagus dan yang agung. 甚至呢，我们享受高赏这基督徒的音乐。 Namun mungkin juga kita tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. 可是呢，很可惜的，有可能我们也从来没有爱过上帝。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan juga pemimpin-pemimpin agama. 所以呢，耶稣来责备这些法利赛人跟宗教领袖。 Kita dapat membacanya itu di dalam Matius pasal 23, 我们可以在马太福音第23章那里看到， di mana Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada mereka. 主耶稣很严厉的来去责他 Di 们。 mana ahli-ahli Taurat dan para orang pemimpin-pemimpin agama orang-orang Farisi itu memang mereka mengajarkan tentang hukum Musa. 文士跟法利赛人，他们确实是教导他们有关于摩西的律法。 Tuhan Yesus mengatakan, ikutilah apa yang mereka ajarkan, 主耶稣告诉他们说，遵行他们所教导的， tetapi jangan ikuti apa yang mereka hidupi. 可是不要去遵行他们所活出来的。 Karena semua pekerjaan yang mereka lakukan itu hanya punya satu tujuan, 因为他们所做的那一些只是一个目的， yaitu supaya dilihat oleh orang. 好让被人们所看见。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? 今天我们的生命又是如何呢？ Apakah kita sungguh-sungguh
belajar secara pribadi, mengalami satu keintiman bersama dengan Tuhan? 我们是否真正的来学习我们经历了跟上帝良好的关系呢？ Mempunyai pengetahuan tentang Alkitab itu sangat baik. 拥有的对圣经拥有的知识智慧当然是相当的好， Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? 问题是我们是否真正的爱主耶稣？ Bagian yang kedua, 第二点， yaitu bagaimana ada sekelompok orang-orang Kristen yang sejati dan juga sekelompok orang Kristen yang palsu. 有一群真正的基督徒，有一群不是真正的基督徒， Mereka mempunyai ciri yang sama. 他们拥有一个同样的一个象征， Mereka mempunyai satu relasi yang dekat dengan Tuhan. 他们跟上帝也是设立了很亲密的关系。 Kalimat Tuhan yang diulang beberapa kali. 我们可以看到马太福音第7章那里所讲到的主啊主啊，他已经重复了2次。 Itu menunjukkan satu keintiman, kedekatan secara emosional. 这里所指的是他们在情感上是那么的亲密。 Di dalam tulisan Alkitab, kalau ada muncul beberapa nama yang disebutkan berulang-ulang, itu sedang menunjukkan satu keintiman relasi yang saling berdekatan. 如果在圣经里面，如果我们注意到有2次被称的话，就是表示说关系是非常的亲密的意思。 Seperti pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mengatakan di atas kayu salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 就如主耶稣在被悬挂在十字架上的时候呢，他会说：“我的神啊，我的神啊，为什么你离我而去？” Satu pengulangan yang diucapkan itu menunjukkan sebuah keintiman yang dekat. 他想到我的神啊，我的神啊2次，就是这样重复的方式，是表示说非常亲密的关系。 Inilah yang terjadi dari sekelompok orang yang disebut Kristen yang sejati dan sekelompok orang lagi yang disebut orang Kristen yang palsu. 这就是真伪基督徒这2群当中所做出来的部分。 Mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan. 他们一同来向上帝呼喊着说。 Mereka bersama-sama berelasi dengan Tuhan. 他们一同来向上帝建立亲密的关系。 Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau? 可是呢，为什么主耶稣说我从来不认识你呢？ Seorang teolog, seorang reformator yaitu Bapak Martin Luther. 马丁路德曾经这样说。 Dia menyebutkan bahwa standar hidup manusia untuk berelasi dengan Allah itu melalui agama. 他说人们跟上帝建立关系最低的标准就是透过宗教。 Jikalau seseorang itu beragama, maka dia akan mengikuti Allah yang dia sembah. 如果一个人拥有宗教的话，他会跟随他所敬拜的上帝。 Dan dia akan melakukan kehendak-kehendak Allah yang dia sembah. 他会将他所敬拜的上帝当中的旨意把它执行出来。 Dan dia berusaha untuk hidup sangat rohani. 他会设法过着非常属灵的生活。 Dan menjalankan kehidupan moralnya dengan sangat tinggi. 他也是会把他的生活道德过着非常的高尚的生活。 Nah, orang yang beragama menganggap Allah itu sebagai penolong, sebagai guru, dan bahkan sebagai teladan mereka. 拥有宗教信仰的人，他们会把上帝视为他们的老师，他们的帮助也是成为他们的领导。 Mereka mengandalkan moral itu sebagai juru selamat mereka. 他们把道德成为他们的救赎主。 Mereka berusaha mengandalkan dan memegang kendali hidup mereka sendiri. 他们施法要掌权在他们生命当中。 Mereka berusaha untuk melihat sesuatu di luar Allah sebagai sumber keselamatan mereka. 他们施法要把在上帝以外的东西，把它视为就是他们的力量来源。 Nah, saya menampilkan sebuah tabel. 我就是做了一个对比。 Tabel ini mau menggambarkan bagaimana seseorang itu beriman menurut agama. 一个人如何按照宗教如何来辨识他的信仰， Dan bagaimana seseorang itu hidup menurut imannya berdasarkan Injil Kristus. 一个人如何透过宗教跟信仰，他们活出来宗教跟福音如何来活出来他们信仰的对比。 Seorang yang beragama di dalam imannya, dia akan mengatakan, saya taat, karena itu saya diterima. 一个只是追随宗教的人，他会说我顺服，因此呢我就被接纳。 Tetapi seorang yang mempunyai iman di dalam Injil, dia akan berespon, saya itu diterima, karena itu saya taat.
可是呢，在福音当中有信仰的人呢，他会说：因为我被接纳，因此我要顺服。 Ada dua perbedaan yang sangat kontras sekali. 有2个非常大的对比。 Yang satu mengatakan dia taat maka dia layak untuk diterima. 一个讲到说因为我顺服了，所以我配得被接受。 Tetapi yang satu lagi dia diterima, oleh sebab itu dia akan berusaha untuk taat. 可是另外一个呢，就讲到说，因为我被接纳，因此呢，我要学习顺服。 Sehingga ini akan terlihat bagaimana motivasi mereka. 所以我们会看到他们动机的不一样所 Orang 在。 yang beriman di dalam agamanya akan mempunyai motivasi pada rasa takut dan rasa tidak aman. 然后呢，他的信心是立在他们宗教的人的话，他们的动机就是因为他们惧怕，没有安全感。 Tetapi sebaliknya, orang yang beriman karena Injil Kristus, 可是呢， motivasinya didasarkan pada sukacita yang melimpah dari ucapan syukur. 可是呢，对于上帝福音为基础的人，为他们信仰基础的人呢，他们的信仰的基础就是因着感恩而流露出来的。 Maka selanjutnya pada waktu orang beriman karena agamanya, dia akan mengharapkan sesuatu dari apa yang telah dia lakukan menurut iman kepercayaannya. 因此呢，当已经一个人在他的信仰他的宗教为信仰的根基的时候呢，他已经做出了那么多的时候呢，他会要求回报。 Karena dia sudah taat, dia sudah melakukan begitu banyak tuntutan yang diajarkan oleh agamanya, maka dia pasti akan mendapatkan upahnya. 因为他已经顺服了，他已经做了他宗教里面的礼节所教导他们必须要做的部分，所以呢，他这时候要求回报。 Tetapi orang yang beriman karena Injil Kristus itu jauh berbeda. 可是呢，在以基督的福音为基础的信仰基础的是完全不一样。 Dia mentaati Allah karena ingin mendapatkan Allah itu sendiri. 他为什么要顺服上帝呢？因为他自己要得着上帝自己。 Dia taat kepada Allah karena dia ingin menikmati satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. 他顺服上帝，因为他渴慕能够与上帝有良好的亲密关 Dan 系， bahkan berusaha untuk hidup serupa dengannya. 甚至呢，是否要过着与他越来越像他的生活。 Ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan relasi bersama dengan Tuhan. 有的人是否要过着跟上帝良好亲密关系的， Mereka begitu tekun membaca firman. 他们殷勤的读主的话语， Mereka tekun berdoa. 殷勤的祷告。 Tetapi ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. 可是呢，上帝却是说我不认识你们。 Ini seperti seorang tuan rumah yang menitipkan rumahnya kepada para pegawainya. 就是好比一个家主，然后呢，他要出远门，他把家里就是交给管家。 Seorang tuan rumah yang hendak pergi beberapa lama waktunya ke luar kota dan dia menitipkan segala tugas-tugas itu kepada orang yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. 一个家主要出远门，然后呢，他把家里的大事情就是交托给他所信任的人来去管理、去治理。 Sebelum pergi, sang tuan itu menulis apa saja yang harus dikerjakan oleh pembantunya itu. 家主出门之前呢，他就是一五一十的、一条一条的来写这个仆人要做的是什么事。 Dia tulis dengan begitu detail dan begitu banyak sekali. 他写了那么多，很明显，就是很细节化的。 Kapan menyiram tanaman di depan, 什么时候要浇水？ kapan harus membuang sampah karena mobil sampah akan datang jam berapa. 就是垃圾车几点会来？然后呢，你什么时候要准备垃圾，就是要丢进去。 Kapan memberikan makanan kepada kucing peliharaan dan berapa takarannya. 然后呢，几点要给猫吃东西？然后呢，就是猫的分量是多少？ Semua ditulis dengan detail supaya pembantu ini bisa mengerjakannya dengan baik. 然后他就是很清楚的一条一条的把它列出来，好让这个仆人呢能够好好的去执行。 Setelah sang tuan ini pergi beberapa bulan lamanya, 主人去了几个月之后呢， dia kembali ke rumah. 他回到家里， Maka dia terkejut sekali. 回到家里的时候他就吓到， Tanaman yang dia pelihara dengan susah payah semuanya mati. 他辛辛苦苦去栽培的植物全部死了。 Lalu dia pergi ke belakang, ada seungguk tanah. Ternyata itu adalah kuburan kucingnya. 然后他走到后院的时候呢，他看到有一堆的土地，然后呢，原来是他的猫是被葬在那里。 Rumahnya menjadi berantakan. 他家里非常的凌乱。 Kalau kita menjadi tuan rumah dan melihat pekerjaan pembantu kita, apa yang akan kita lakukan? 如果我们成为这位家主，然后看到我们的仆人这样做，我们会怎么做呢？
kita bisa saja mengatakan pergi dari sini. 也许呢，我们会说你离开这里吧。 Inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. 这是主耶稣所描绘的。 Ada orang yang merasa dia membaca firman, dia melakukan firman itu, tetapi ternyata dia justru hidup tidak seturut dengan kehendak Bapa. 有的人他认为他已经读了主的话语，然后呢已经把主的话语执行出来，可是他活出来的是完全与主的话语是不互相干。 Maka tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. 所以雅各那里所说的是正确的。 Beliau mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 雅各书那里告诉我们说，有什么益处呢？如果一个人有行为，可是没有信心，难道呢他的行为能够拯救他呢？ Maka Yakobus menyimpulkan, 雅各做了一个结论： jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 行为如果信心如果没有把它活出来，信心本质就是死的。 Maka kita perlu membangun sebuah relasi yang intim bersama dengan Tuhan. 所以呢，我们必须要与上帝有良好的关系、亲密的 Bukan 关系， menjalankan ritual-ritual keagamaan. 不是我们要履行了宗教礼节， Membangun formasi spiritual kita dengan kesengajaan. 我们不是也是刻意的要去建造我们的属灵生活。 Sehingga itulah yang akan membawa kita makin intim dekat dengan Tuhan. 这一些事情就是会带领我们越来越亲近主， Sehingga kita makin mengenal Dia 使得我们越认识他， dan kita dikenal oleh Dia. 同时我们也被他所认识。 Nah, kemiripan yang ketiga dari sekelompok orang Kristen yang sejati dan sekelompok orang Kristen yang palsu, 第三点就是真伪基督徒同样的部分， bahwa mereka sama-sama mempunyai keaktifan di dalam melayani Tuhan. 就是他们在侍奉上帝的话，他们同样的殷勤的来侍奉。 Di dalam ayatnya yang ke-22 mereka klaim kepada Tuhan 在第22节，他们对上帝宣称说， bahwa mereka telah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang spektakuler. 他们已经做了那么奇特的事， Mereka berdoa buat demi nama Tuhan, 他们为奉主的名来传道， mengusir setan-setan demi nama Tuhan. 他们奉主的名来赶鬼， Dan mereka juga melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan. 他们也是奉主的名来行奇能的事。 Mungkin boleh dikatakan bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang ada di garis depan. 也许呢，我们可以讲到说，他们是在前线侍奉主的人。 Mungkin pelayanan-pelayanan mereka adalah orang-orang yang membawa orang-orang itu yang belum kenal Tuhan kepada Kristus. 也许呢，他们真是带了很多的人来到主的面前。 Kalau di dalam konteks gereja pada masa kini, 如果我们以现代教会来做对比的话， mungkin mereka juga adalah orang-orang yang berada di garis depan yang siap untuk dipakai kapan saja. 他们有可能是在前线愿意被使用的人，什么时候要使用他，都是他已经预备好的人。 Pergi menginjili ke satu daerah, mereka siap untuk pergi 差 kapanpun. 遣他到偏远的地方，他就是马上立马就是可以出去的。 Bahkan untuk pelayanan, baik yang ada di depan mimbar maupun yang ada di belakang mimbar, mereka siap senantiasa. 无论是在哪里侍奉，在讲台上或者是在讲台后面，他都是已经预备好来侍奉的。 Bahkan mungkin juga ada orang-orang ini disebut sebagai church keeper atau penjaga gereja. 有可能呢，这一群人是甚至被称为教会的看管者。 Mereka adalah orang-orang yang mengaku dengan mulut mereka bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. 他们以他们的口头来承认他们是上帝的仆人。 Tetapi sangat aneh sekali mengapa Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. 可是呢，很奇怪的，为什么主耶稣对这些人说：“我从来不认识你？” Andre Agassi, seorang petenis dunia, 一位世界网球家阿戈西， dalam prestasi dia selama 20 tahun, 他在20多年的网球运动当中做了一个很美妙的一个成绩。 dia telah memenangkan setidaknya 8 kali Grand Slam. 他赢了8座的大满贯的一个杯， Itu adalah pertandingan yang sangat bergengsi. 一个非常有名的一个比赛。 Dan boleh dikatakan bahwa Andre Agassi adalah salah satu petenis terbaik sepanjang masa. 也可以说，阿戈西是整个人类历史当中最好的一个网球家之一。 Nah, di dalam buku autobiografinya yang dia tulis, yang dia beri judul Open,
他在他的自白书当中，他自己做了给予他的主题就是展开， Dia membongkar rahasia kehidupannya. 他就展开了来表露出了他生命里面的秘密。 Dia mengatakan bahwa dia benar-benar tidak menyukai tenis. 他说我从来没有喜欢过网球， Bahkan dia membencinya selama bertahun-tahun tentang tenis. 甚至呢他已经很厌烦了网球。 Padahal dia adalah petenis internasional yang sangat terkenal dan memenangkan banyak pertandingan. 可是呢，事实上他就是非常有名的网球家，然后呢，他也是赢了那么多的比赛。 Agassi bahkan mengatakan, aku tidak pernah memilih kehidupan ini. 甚至呢，他说我从来没有选择这样子一个生命。 Dari luar, mungkin kita tidak akan menduga bahwa ternyata seorang Andrea Agassi membenci yang namanya tenis. 也许呢，我们从他的外表看起来，我们不会觉得他是一个厌恶网球的人。 Sejak usia 7 tahun dia dilatih oleh papanya. 从7岁开始，他父亲开始来训练他， Supaya dia menjadi petenis nomor 1 di dunia. 好让他能够成为世界上第一的网球家。 Dan itu terwujud. 他确实是成功了。 Bagaimana Andrea Agassi berlatih dengan begitu keras luar biasa. 阿格西那么辛苦的来练球。 Dia menjalankan apa yang dilatih oleh oleh papanya. 他父亲所给予他的训练，他一个一个的来去度过。 Ia berjuang dengan sekuat tenaga dan memenangkan berbagai macam kejuaraan bergengsi. 他就是辛苦了来去经历，然后呢赢了世界那么多的冠军。 Namun di dalam buku itu dia mengatakan ternyata selama ini saya mengenakan topeng. 然后他讲到说，这段时间当中，我是戴着面具来过生活， Karena saya tidak pernah memilih hal itu. 因为我从来没有喜欢过这件事。 Kehidupan itu tidak pernah menjadi miliknya. 他觉得说，这个生命的这段生活当中，并不是属于我的， Dan dia tidak pernah jatuh cinta yang namanya tenis. 并且他从来没有爱过网球。 Ini persis seperti apa yang kita alami 这 mungkin. 就是跟我们今天所经历的一样。 Kita mungkin adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan banyak hal bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. 也许呢，我们是施法做了很多的事情来去完成上帝的圣工的人。 Kita berusaha untuk menampilkan kinerja kita yang mengagumkan. 我们是否要把我们有效率的成绩单要呈现出来？ Tetapi ternyata mungkin hati kita tidak benar-benar mencintai Tuhan Yesus. 可是呢，我们心可能从来没有真正爱过主耶稣。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， secara kasat mata mungkin kita tidak bisa membedakan siapakah orang Kristen yang sejati dan siapakah orang Kristen yang palsu. 也许呢，我们以肉眼的话，我们没办法来辨别真伪基督徒。 Kita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita akan tumbuh bersama-sama seperti gandum yang tumbuh di antara ilalang. 我们有可能是跟主耶稣所说的一样，我们像麦子跟篦子一同来长出来的。 Di dalam khotbah Tuhan Yesus, di dalam bagian yang kita baca ini, 在我们所读的这一段经文当中， ini menjadi satu peringatan yang keras bagi kita. 一个变成很严厉的警惕。 Tuhan Yesus mengatakan, I never knew you. 主耶稣说：“我从来不认识你。” Itu adalah sesuatu perkataan kalimat yang tidak bisa diperdebatkan lagi. 是一句我们没办法辩论的话。 Kata knew atau mengetahui yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini, 这里主耶稣所说的认识， itu menggambarkan sebuah relasi. 这里是表露出关系。 Tuhan Yesus tahu dan kenal siapa orang Kristen yang sejati dan siapa orang Kristen yang palsu. 主耶稣知道哪一位是真正的基督徒，哪一位是虚假的基督徒。 Kalimat I never knew you itu sama seperti Tuhan Yesus mau mengatakan begini. 我从来不认识你们这句话，好比是基督徒，耶稣要这样子说： Aku tidak pernah mempunyai hubungan dengan engkau. 我从来跟你没有什么关系。 Itu adalah sesuatu kalimat yang sangat menyakitkan, bukan? 岂不是这个是听起来很疼痛的一句话呢？ Kalimat ini ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapanya di surga. 这一句话是主耶稣对那一些没有执行天上的父的旨意的人。 Jikalau ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia pasti akan melakukan kehendak Bapanya di surga. 如果有一个人真正爱主耶稣的话，他一定会执行天上之父的旨意。 Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya yang pertama, di dalam pasal 2 ayatnya yang keempat.
这就是使徒约翰第1章第2节第2章第4节那里所说的。 Di situ dia menuliskan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 约翰一书第2章第4节讲到说，人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话了，真理也不在他心里了。 Perkataan Tuhan Yesus ini bukan hanya sebuah teguran saja, 主耶稣所说的这一句话，不只是一个责备而已， tetapi perkataan Tuhan Yesus juga sebagai sebuah penghakiman bagi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapanya di surga. 同时呢，对于那些没有执行在天上之父的旨意的人，是一个审判； Sebuah penghakiman bagi orang yang mengaku-ngaku dirinya kenal Tuhan, 对于那些人自称为我认识上帝的人的一个审判； tetapi ternyata mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. 对于那些自称为我认识主的人，然后呢，可是没有将天上之父的旨意执行出来的人的 Yesus 审 tidak 判。 mengharapkan pengikutnya itu untuk menjadi sempurna, 耶稣没有要求跟随他的人变成完整的人， tetapi Ia memanggil kita sekalian untuk menjadi otentik. 可是他呼召我们，好让我们能够成为真正的人。 Mari kita kiranya melalui bagian yang kita renungkan pada hari ini, 大约透过我们今天早上所思想的部分， kita sekali lagi diingatkan 我们再度被提醒， bagaimana kehidupan kita bersama dengan Kristus. 我们与基督的生活是如何呢？ Kalau kita dapat membayangkan di dalam bagian ini, 如果我们可以想象到这套新闻当中， ada orang yang melayani dengan begitu luar biasa. 有人那么奇特的来侍奉， Mereka mempunyai karunia nubuat, 他们有说方言的恩赐， karunia melakukan mujizat, 有执行奇能的恩赐， bahkan mempunyai karunia untuk mengusir setan-setan. 甚至呢有赶鬼的恩赐。 Apalagi kita yang mungkin karunianya tidak seberapa. 更何况我们这一些没有什么样恩赐的人， Mereka yang spektakuler tidak dikenal oleh Bapa, apalagi kita. 那一些做了那么多很奇特，我们觉得很难，引以为就是很难去理解的事的人的话，都没有被上帝所认识，更何况是我们呢？ Tetapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus bukan memperlihatkan berapa spektakulernya yang bisa kita lakukan. 在这里，主耶稣没有讲到说我们到底能够做了多少的那么奇特的事， Bukan bagaimana kita berprestasi di dalam melakukan pekerjaan kerajaan Allah. 不是在我们完成上帝的圣工当中的成绩单是如何， Tetapi yang paling penting adalah bagaimana relasi pribadi kita dengan Kristus. 而是呢最主要的是我们与基督的关系是如何。 Sehingga pada waktu kita berelasi intim dengan Kristus, maka kita pasti akan makin mengenal Dia dan Dia akan mengenal kita. 因为当我们与主亲近的时候呢，我们会越来越认识他，同时他也是会认识我们。 Banyak orang yang setelah mendengar bagian ini 有很多人听到这段经文之后呢， mengalami satu kesulitan. 有遇到困难。 Saya percaya kita adalah orang-orang yang setia kepada Kristus. 我相信我们是忠心于基督的人， Kita adalah orang-orang yang berusaha dan bahkan berdoa memohon kepada Tuhan untuk Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita dimampukan melakukan kehendak Bapa di surga. 我相信我们也是不断的向上帝祷告，求上帝给我们力量、能力，能够将天上之父的旨意执行出来的人。 Tetapi di dalam realitas kehidupan kita, 可是，在我们生命的生活当中， kita seringkali ditarik dengan dua sisi. 我们常常被两部分两极来所拉了。 Satu sisi kita ingin berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. 另外一边，我们是否要去执行父的旨意？ Tetapi di sisi yang lain ada hal-hal yang begitu menarik kita untuk melakukan kehendak diri kita sendiri. 可是呢，另外一边的话，就是那么大的力量，就是要拉着我们呢去执行我们自己个人的旨意。 Inilah sebuah paradoks dari kita sebagai orang Kristen. 这就是我们作为基督徒所遇到的两极化。 Kadangkala kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. 我们往往所做出来的，我们根本没有将父的旨意执行出来。 Dan kita lebih banyak melakukan yang bukan kehendak Bapa. 我们比较多所做的事，并不是父的旨意。 Biarlah kita dengan penuh ketaatan menjalankan kehendak Allah ini di dalam anugerahnya yang limpah. 但愿我们在上帝的恩典当中，能够顺服的来将他的旨意执行出来。 Kiranya pada waktu kita menjalankan kehendak Allah yang tertuang di dalam seluruh kitab suci, 但愿我们当我们把圣经里面所描述出来的上帝的旨意执行出来的时候呢，
kita jalankan bukan dengan semangat legalitas kita, 我们不是靠着我们应当做的去执行出来， tetapi juga jangan kita karena melihat anugerah Tuhan yang begitu limpah di dalam hidup kita, 也不要因此我们看到上帝在我们生命当中那么多的恩典， lalu kita melupakan hukum dan perintah-perintahnya. 我们却是遗忘掉了上帝的命令与律例。 Mari sama-sama kita belajar untuk taat, setia kepada Kristus. 我们要一同来学习顺服、忠信于主。 Kita mau belajar menjadi seorang Kristen yang sejati. 我们要学习成为真正的基督徒。 Kita perlu belajar mengenal firman Tuhan. 我们必须要学习，要明白主的话语。 Kita perlu membangun formasi spiritual kita, berelasi dengan Tuhan. 我们必须要建立我们的属灵的生活，我们与上帝来相交。 Dan bahkan kita perlu untuk aktif di dalam pelayanan kita. 甚至呢，我们必须要在我们侍奉当中积极的参与。 Dan semua yang kita lakukan itu 我们所做的， bukan untuk dilihat oleh orang banyak, 并不是为了别人所关注、观赏， tetapi karena kecintaan kita kepada Kristus. 乃是因为我们何等爱基督。 Mari kita berdoa bersama-sama. 我们一同进入祷告。 Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi secara pribadi di hadapan Tuhan. 在我们还没有进入祷告之前，我邀请大家，我们要来到上帝面前来自我省察。 Ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. 有3个问题，我们要一同来到主的面前来自我探讨。 Yang pertama adalah apakah Yesus sungguh-sungguh mengenal kepada diriku? 第一点就是耶稣是否真正的认识我？ Yang kedua, apakah Anda hanya tahu tentang Yesus atau apakah Anda sungguh mengenal Yesus? 第二点，你是否只知道耶稣而已，或者是说你真正的认识耶稣？ Dan yang ketiga adalah apakah Yesus menjadi salah satu atau satu-satunya dalam hidup Anda? 第3点，耶稣是否你生命的唯一呢，或者是说其中之一而已？ Kiranya ketiga pertanyaan refleksi ini kita bawa sepanjang minggu ini. 但愿这3个问题，我们可以一整周当中不断的来思考它。 Renungkan dan bagikanlah itu di dalam kelompok-kelompok kecil kita. 我们要思考它，并且要在我们小组当中来分享， Sehingga kita boleh makin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. 使得我们在对基督的认知当中可以越来越成长。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们向你献感恩。 Kami bersyukur karena kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. 我们感谢你，因着你的恩典，我们可以透过我们在基督里面的恩典可以获救。 Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menjaga kami supaya kami tidak mudah terjatuh di dalam dosa. 我们也感谢你，你是全能的上帝，保守我们，好让我们不容易跌在罪里了。 Dan kami juga bersyukur bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. 我们也感谢你，因为没有任何一件事能够使我们与主的爱隔绝。 Tetapi kami percaya bahwa Alkitab begitu jelas mengajarkan kepada kami 可是我们也很清楚觉悟到，圣经非常的清楚教导我们， bahwa ada sebagian orang yang merasa diselamatkan namun ternyata tidak diselamatkan. 有一些人他是认为已经获救，可是呢，他从来没有得救。 Mereka menjalani hidup ini dengan jaminan keselamatan yang palsu. 他们过着这个生活呢，带着一个虚假的一个得救的窃据。 Mereka menganggap diri mereka pengikut Yesus namun ternyata mereka tidak dikenal oleh Allah Bapa. 他们自认为他们是耶稣的跟随者，可是呢，父从来不认识他们。 Oh Tuhan, kiranya melalui firman-Mu pada hari ini 但愿透过你今天早上的话语， yang begitu keras menegur kami, 那么严厉的来责备我们， bawa kami ya Tuhan dalam satu pertobatan yang sejati, 能够带领我们进入一个真正的悔改， sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu, murid-Mu yang sejati. 好让我们可以成为真正的跟随你的门徒。 Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, 我们觉悟到靠着我们自己的能力是我们没办法， dan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, 求圣灵自己来帮助我们， memampukan kami 使我们能够 untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. 好让我们可以学习越来越像基督。 Dengan seru doa kami, 求你垂听我们祷告， kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告是奉主耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。